Biarkan pembangkang menggaruk kurap dan kayap. Kewujudan kursi Tun Dr. Ismail di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dipersetujui oleh Kerajaan Perpaduan Madani sebagai tanda penghargaan terhadap legasi kepimpinan dan cetusan pemikiran Allahyarham yang bertunjangkan perpaduan dan integrasi kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan pada Rabu berkata, usaha serta pengiktirafan itu adalah bagi memberi ruang kepada generasi muda dan penerus untuk menyemangati sumbangan pahlawan bangsa dan negarawan ulung Dr. Ismail khususnya dalam aspek perpaduan dan penyatuan kaum. Semoga lebih banyak penyelidikan dapat diwacanakan dalam pelbagai bidang sosioekonomi, pentadbiran dan kenegaraan dengan adanya kursi ini, kata beliau. Rabu lalu, kerajaan telah menganjurkan majlis memperingati negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj Tonggak Perpaduan Negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Majlis yang dihadiri oleh 10,000 pengunjung itu bertujuan mendidik generasi muda mengenai sumbangan Dr. Ismail dalam membangunkan negara ini. Untuk rekod sejarah, Dr. Ismail Abdullah Rahman merupakan timbalan Perdana Menteri kepada Tun Abdul Razak yang dilantik sebagai Perdana Menteri kedua Malaysia pada tahun 1970. Ketika berucap, Anwar turut menekankan ketegasan dan integriti yang dimiliki oleh Tun Dr. Ismail perlu disemai dalam jiwa golongan muda berikutan mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab penting demi masa depan negara. Aspek ini adalah daripada negarawan Tun Dr. Ismail yang perlu kita ikuti, termasuk integriti beliau dalam berpolitik. Ini penting untuk anak muda terpahad dengan prinsip yang sama untuk tangani kerosakan sosial, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dengan urus tata kelola yang baik, katanya. Pada masa yang sama, Kerajaan Perpaduan terus membuktikan bahawa tiada istilah meminggirkan mana-mana kaum di negara ini. Sebaliknya, semua inisiatif dan dasar yang diperkenalkan adalah bersifat eksklusif. Menimplak dakwaan setengah pihak kononnya kerajaan bersikap berat sebelah, Anwar berkata, bantuan serta inisiatif Kerajaan Perpaduan akan dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira umur, kaum dan bangsa. Beliau berkata meskipun wang kerajaan tidak banyak namun dengan tata kelola yang telus tanpa melibatkan kepentingan peribadi, ia dapat digunakan bagi membantu rakyat jelata khususnya golongan susah. Wang ada tetapi tidak banyak. Tetapi sebab kita tak sakau dan tak gunakan untuk kepentingan peribadi, masih ada rahmat dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bantu rakyat. Saya tegaskan sama ada anda suka atau tidak, anda sokong atau sebaliknya Kerajaan Perpaduan, kami tidak akan mengubah pendirian untuk membantu setiap rakyat di negara ini, katanya ketika berucap pada ceramah jelajah perpaduan sempena PRN Selangor di Semenyih, Kajang Selasa lalu. Perdana Menteri berkata antara inisiatif menyeluruh untuk semua kaum di negara ini ialah usaha kerajaan dalam menoktakan masalah golongan miskin tigar sama ada di bandar maupun di luar bandar. Beliau berkata bagaimanapun ketika Kerajaan Perpaduan bersungguh-sungguh berusaha membantu rakyat terutamanya golongan miskin tigar, terdapat ahli parlimen pembangkang yang memperlekeh usaha itu. Ahli parlimen PAS dakwa mana ada kerajaan boleh selesaikan masalah kemiskinan. Mereka lupa kalau kita ambil contoh pentadbiran Khalifah Umar Abdul Aziz dalam jangka masa 2 tahun 3 bulan selesai miskin tegar. Saya amat keras dengan isu itu sebab itu saya cakap tahun ini semua jentera kerajaan, menteri dan agensi mesti gerak kerja untuk henti dan noktakan miskin tegar dalam negara ini, katanya lagi. Anwar turut memberi jaminan Kerajaan Perpaduan akan memastikan bantuan kepada rakyat sentiasa bersifat inklusif dan tidak dikhianati mana-mana kaum di negara ini. Apa sahaja inisiatif yang dibawa Kerajaan Perpaduan, sejuta kebaikan sekalipun, ia tetap menjadi kudis dan kurap buat pembangkang. Walaupun mereka menyedari bahawa mereka gagal dalam semua benda ketika mentadbir negara sebelum ini, namun mereka tetap menafikan dan terus berangan untuk merampas kuasa. Integriti, ketegasan dan amanah menjadi dahan berpaut generasi akan datang agar terus terselamat dalam menjaga tadbir urus negara. Bukan sekadar mendengar dan terpengaruh dengan dakwah palsu, naratif songsang, derhaka, maki hamun dan berbangga dengan pelbagai fitnah di media sosial. Gejala ini
perlu dihapuskan segera demi menyelamatkan negara. Apa kata kita biarkan pembangkang berhalusinasi seumpama mabuk ketum sambil menggaruk kurap dan kayap ciptaan sendiri. Kita fokus bersama kerajaan perpaduan dalam membina negara bangsa.